Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, pegawai masjid, yang Tuan Kuasa Masjid Al-Arifin, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam kesusahan. Kabad, kalau hati dalam bahasa Arab dipanggil kibdah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam kabad, iaitu bukannya kabad cucu api itu. Kabad yang dimaksudkan di sini ialah kesusahan, benda yang mengganggu hati kita, yang merasakan seolah hati itu dipegang, diremuk-remuk hatinya, dihiris hatinya. Itu realiti kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian demi ujian, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengenal siapakah yang beriman dari kalangan mereka. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, ada manusia yang menghantui jiwanya itu perasaan marah, ammarah. Hatinya sentiasa disuruh untuk buat keburukan, sentiasa berasa untuk marah orang, sentiasa merasakan dirinya yang paling betul, orang lain semua salah. Ada orang yang sentiasa datang pada dirinya rasa kesedihan yang melampau, sedih, semua benda dia sedih, dan kadang-kadang membawa kepada penyesalan ataupun ketidaksanggupan untuk meneruskan kehidupan. Ada orang yang akhirnya menjadi manusia yang kosong hati dia, kerana ujian demi ujian menjadikan dia lali, dan akhirnya dia lalai. Dia lalai dengan ujian sehingga dia mengabaikan apa yang perlu dilakukan dalam kehidupan. Tuan-tuan dirahmati Allah, antara amalan saleh, amalan yang mendekatkan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang beriman. Hati yang beriman bermaksud hati yang meletakkan dirinya dalam zon yang aman. Al-iman daripada kalimah wazan if'al, fi'al madhinya af'ala, amana, daripada kalimah amina, aman. Amana bermaksud mengamankan dirinya. Maka orang-orang beriman, orang yang meletakkan dirinya dalam zon yang aman, sama ada dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Maka orang beriman itu apabila mereka marah, mereka tahu apa perlu dilakukan. Nabi SAW suruh bila marah duduk, bila duduk tak boleh pergi lagi baring, kalau tak boleh pergi lagi pergi wuduk, mandi dan sebagainya. Ada orang apabila dia meletakkan diri dalam zon keamanan, bila dia menghadapi ujian, dia kembali kepada Tuhan. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam sejarah, orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang paling banyak bersedih. Kita tengok sejarah sahabat begitu berani berjihad dan sebagainya, sehingga ketika mana, tetapi kita melihat mereka juga orang yang paling banyak bersedih. Ketika mana Nabi SAW suruh Abu Bakar menggantikan baginda sebagai imam di masjid, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana boleh dia jadi imam, ayahku jadi imam, sedangkan dia ini orang yang banyak menangis. Sembahyang sikit, baca Quran sikit menangis, baca Quran sikit menangis, macam mana jadi imam? Abu Bakar yang terkenal sebagai seorang sahabat yang dikatakan kalau ditimbang iman seluruh penduduk bumi sekalipun ditimbang dengan iman Abu Bakar, nescaya iman Abu Bakar lebih berat lagi. Beliau sangat banyak menangis. Nabi SAW, walaupun Nabi telah diampunkan dosanya, dosa yang dahulu, dosa yang akan datang, Nabi SAW sembahyang sehingga bengkak-bengkak kakinya. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapakah engkau begitu teruk beribadah sedangkan Allah telah mengampunkan segala dosamu yang lalu dan akan datang? Maka jawab baginda Nabi SAW, afala akunu 'abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi SAW walaupun dijanjikan keampunan Allah, walaupun diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada seorang pun makhluk atas muka bumi, Nabi SAW tidak kurang setiap hari beristighfar kepada Allah 100 kali. Maksudnya Nabi sentiasa merasakan dirinya bersalah, sedih, melakukan kesalahan, walaupun baginda telah diampunkan. Tuan-tuan dirahmati Allah, ketika Masruq
seorang tabi'in, dia sembahyang sambil kaki bengkak. Bila bengkak dia sembahyang duduk, kemudian bila lega dia sembahyang balik berdiri sehingga bengkak kakinya. Sehingga hamba dia tanya kepada dia, kenapakah engkau begitu menyusahkan dirimu sendiri sampai tak pernah nampak kakinya melainkan dalam keadaan bengkak? Kerana apa? Kerana merasakan dirinya sedih sebagai seorang pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita susuri jalur sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus salih, mereka tidak asing daripada perasaan bersedih. Antara kitab yang kita kata ulama karang, memang kalau baca tu menitis air mata, kitab bab fiqh, tapi kata-kata di hujung setiap bab itu menunjukkan dia sedang bersedih, iaitu kitab Al-Mabsut, kitab mazhab Hanafi. Kerana penulisnya diuji Allah Subhanahu wa taala, setiap bab tu di hujungnya dia merengkap untaian kata yang menunjukkan kesedihan dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan rahmati Allah? Kenapa kita katakan sedih itu adalah satu sunnatullah, satu sunnah orang-orang saleh, satu ikutan generasi yang terbaik di atas muka bumi? Kerana kesedihan itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana ditanya Al-Munawi menyebut tentang syarat-syarat dimakbulkan doa, kata beliau ada 3 syarat. Yang pertama sidqut talab, yang kedua wankisarul khatir wa riqqatul qalbi, wa sidqut talab wa riqqatul qalbi wa inkisarul khatir. Pertama sekali betul-betul minta, serius kita minta ke Allah tu, betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sembahyang kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul-betul lahir dalam diri kita, ya Allah aku minta sungguh-sungguh, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Betapa ramai mereka yang berpegang dengan sunnah akhirnya menjadi orang yang keras hatinya. Bagaimana mereka yang orang lembut hatinya akhirnya menjadi ahli bid'ah, terpesong daripada ajaran yang sebenar. Maka kita minta sungguh-sungguh, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bagaimana kita nak merasakan betul-betul mohon kepada Allah? Tak dapat tidak, mesti dengan hati yang sedih. Itu yang pertama, sidqut talab. Yang kedua riqqatul qalbi, hati yang lembut, hati yang sensitif, tapi bukan sensitif bukan pada tempatnya, tapi sensitif pada tempatnya, sensitif pada setiap disebutkan ayat rahmat, kita mohon pada Allah, ya Allah jadikanlah aku dari kalangan mereka. Dalam bulan Ramadan kita menyusuri Quran satu persatu daripada awal juzuk 1 sehingga sekat mana yang sempat. Maka orang-orang yang dekat hatinya, orang-orang yang lembut hatinya, bila sampai pada ayat azab, mereka berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah janganlah engkau jadikan kami dari kalangan mereka. Bila diceritakan tentang orang-orang beriman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, ada di kalangan manusia itu yang menjual dirinya, sanggup berkorban segala apa yang ada pada dirinya kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat tu, imam baca sampai ayat ni, dalam hati kita, kita kata ya Allah izinkanlah aku untuk tergolong dari kalangan mereka. Kita datang ke masjid, kita melangkah ke masjid, penat, lelah, ada yang bertongkat dan sebagainya, segala perit lelah, jerit yang kita kata memenatkan tubuh badan, kesakitan, kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang menghabiskan tenaganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah. Itu yang kedua, riqqatul qalbi. Yang pertama sidqut talab. Yang kedua riqqatul qalbi, hati yang lembut, hati yang sensitif, hati yang mudah kasihan kepada orang lain, hati yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan man la yarham la yurham, orang tak kesian ke orang lain, orang tak akan kesian dekat dia. Hati yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tak cukup iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya apa yang dikasih pada dirinya. Hati yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, tak cukup iman kamu sehingga aku lebih dia kasihi daripada dirinya, kedua ibu bapanya dan seluruh manusia yang ada. Hati yang apabila melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam diinjak-injak, dipijak-pijak, diremehkan,
hatinya berasa sanggup berkorban berilah hidayah kepadanya, bukan hati yang keras dan kasar yang melabel mereka ini semua ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Siapa yang menuduh orang lain dengan tuduhan, maka sebenarnya tuduhan itu akan berpatah balik kepada dirinya. Itu yang kedua, wariqatul qalbi, hati yang lembut, hati yang sensitif, hati yang kasihankan kepada orang lain. Nabi SAW walaupun disuruh untuk melaksanakan hudud, potong tangan, rejam sampai mati, maka apabila Nabi SAW disampaikan satu perkara kepada baginda, Nabi beritahu ta'afau 'anil hudud malam yablughil imam, bermaafan daripada hudud. Maksudnya kalau kamu nak settle belakang, nasihat elok-elok belakang, tak perlu sampaikan kepada pemimpin. Kalau sampai kepada pemimpin, terlaksana hudud. Nabi pun kesian tengok pencuri kena potong tangan, tapi kerana hukum Allah mengatasi segala perasaan. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam dakwah Nabi SAW, Nabi SAW dididik sebagai manusia terbaik sepanjang zaman, sejak Nabi Adam diciptakan sehingga manusia yang jahat akan mati di akhir zaman. Nabi SAW adalah manusia yang terbaik. Baginda dididik penuh dengan kesedihan. Daripada kecil, lahir tanpa ayah. Zaman tu bukannya orang perempuan bekerja, ayah je bekerja. Bila ayah meninggal, harta yang ada pun tak seberapa. Mak pula anak pertama, susu tak ada. Maka akhirnya dijaga oleh Halimah. Itu pun setelah Halimah tak dapat mana-mana anak orang Quraisy untuk disusukan. Bawa balik Nabi SAW. Kira Nabi ni last choice lah. Kira orang tengok tak mau ambil. Sebab apa? Sebab mak dia miskin, duit tak ada. Halimah pun badan kurus, tak ada, macam orang tak ada susu, kurang susu. Tapi dengan berkat Nabi SAW, maka dilimpahkan keberkatan kepada keluarga Halimah. Ternakan menjadi susu banyak, tanaman menjadi. Jadi Nabi SAW lahir awal-awal lagi orang tak mau dah. Tak mau maksudnya apa? Maksud dari segi tak ada duit, tak ada siapa nak ambil dia sebagai anak susuan, kerana dia tidak berduit. Bapa tak ada, ayah tak ada. Kemudian duduk pula di Halimah kampung halaman 4 tahun di kampung di kampung Bani Sa'ad. 4 tahun itulah detik-detik yang sempat Nabi bergembira, seronok. Tu pun lepas 4 tahun bila berlaku peristiwa malaikat datang membelah dada Nabi SAW, maka Halimah ketakutan dan memulangkan Nabi kepada ibu dia Aminah. Maka duduklah Nabi SAW dengan Aminah berkongsi kesedihan. Ibu tunggal, tak ada anak lain, tak ada suami, tak ada lelaki lain. Duduklah dengan maknya. Tiba-tiba dalam perjalanan balik daripada Madinah, mak dia pula meninggal. Umur baru 6 tahun. Sedih lagi, dah bapa tak ada. Kira 4 tahun pertama Nabi di Bani Sa'ad, itulah detik-detik Nabi SAW bergembira. Kemudian dah tengah-tengah perjalanan balik dari Madinah pula, dari Yathrib, mak dia meninggal. Sedih lagi, budak kecil 6 tahun, mak meninggal tengah jalan, tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak ke mana. Balik ke Mekah, Tok Wan dia jaga sungguh-sungguh, cukup sayang. Tapi usia 8 tahun Tok Wan dia pula meninggal. Maka dia hiduplah bersama Abu Talib dalam keadaan bukan sebagai anak emas, tapi anak yang perlu membantu orang tuanya, ayah angkat dia, ayah penakannya untuk kehidupan. Ambillah upah sikit, bola kambing dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah, begitulah kisah Nabi SAW ketika kecil, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesedihan demi kesedihan. Kesedihan lahir-lahir bapa tak ada, tengok orang lain anak-anak, ayah belikan mainan untuk anak-anak, Nabi tak ada siapa belikan mainan. Besar sikit pula baru kenal dunia, tiba-tiba orang yang paling dikasihi meninggal dunia, terkapai-kapai keseorangan. Besar sikit lagi, boleh kata akal mumayyiz dah, Tok Wan pula orang nak jaga dia meninggal dunia. Baru usia 8 tahun Nabi SAW perlu melalui kehidupan sebagai seorang dewasa. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka dengan hasil tarbiyah itulah lahirnya seorang insan kamil, insan yang paling mulia, insan yang menjadi ikutan sepanjang zaman, insan yang walaupun baginda begitu lembut, lemah lembut, tunduk pandangan, pemalu, tapi sahabat tidak berani mengangkat kepala di hadapan Nabi SAW. Teman dirahmati Allah, apabila baginda berdewasa, baginda meningkat umur, baginda diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada satu kaum yang telah lama menyembah patung, nak tegah mereka sembah patung.
Bayangkan kita dengan orang India, bukan kata India di India, India di tanah Melayu pun, di Malaysia pun, kalau kita halang dia sembah patung, betapa dahsyatnya penentangan akan berlaku. Nabi SAW seorang yang lembut, seorang yang menjaga tali persaudaraan, seorang yang tidak pernah kata ke orang, tak pernah menyakiti hati orang, tiba-tiba diperintahkan untuk menghalang kaum kerabat dia, adik-beradik dia, kaum dia daripada menyembah berhala yang menjadi darah daging dalam diri mereka. Bayangkan bagaimana beratnya perasaan Nabi SAW, sehingga Allah sebutkan dalam surah Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kami akan berikan kepadamu kata-kata yang berat. Bukan sahaja Quran itu berat, Nabi nak buat itu pun begitu berat, tapi kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak laksanakan. Di Mekah bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan pelbagai penentangan, sahabat-sahabat yang disiksa sehingga mati, cacat, kekal dan sebagainya, Nabi hanya mampu mendam perasaan selama 13 tahun di Mekah. Sedih hati Nabi SAW, ibarat kata seorang ayah melihat anaknya didera. Begitulah juga ibarat Nabi SAW melihat sahabat baginda disakiti. Bukan kira lagi apa yang Nabi SAW hadapi daripada penentangan Abu Lahab, seorang yang cukup baik dengan Nabi SAW, sehingga bila Nabi lahir, Abu Lahab punya gembira, seronok dengan kelahiran Nabi SAW, pun terpaksa Nabi lawan kerana untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Lahab mencela Nabi, orang yang kita kasihi, ketika Nabi mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa, menyuruh mereka ke arah mentauhidkan Allah. Kata Abu Lahab, tabballak lihada jama'tana, celaka engkau, kerana inikah engkau kumpulkan kami. Orang yang disayangi Nabi SAW, orang yang berat tangan Nabi, orang yang rapat dengan Nabi, boleh kata Nabi macam tu, rasa sedih itu memang cukup mendalam. Macam seorang kita lah, isteri kita menyakiti hati kita, rasanya tu lebih sakit daripada orang lain menyakiti hati kita, kerana orang yang kita sayang. Begitulah Nabi SAW di Mekah. Kemudian kematian pula Abu Talib, kematian pula Khadijah, isteri yang mempertahankan baginda, beri support mental, support kewangan, tiba-tiba meninggalkan baginda terkatang-kanting. Tak lama lepas tu pula pak penakannya yang mempertahankan Nabi SAW habis-habisan daripada disakiti oleh kaum Quraisy, Abu Talib pun meninggalkan baginda. Maka huznan ala huznin, kesedihan di atas kesedihan, tercapai baginda Nabi SAW keseorangan, sehingga mereka kaum Quraisy berani merancang pembunuhan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dan rahmati Allah, maka begitu bukan saja itu, malah Nabi ke Taif, kerana Taif itu ada talian kaum kerabat dengan Nabi SAW. Ke Taif dengan niat mudah-mudahan mereka mahu menerima dakwah ini, mahu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dilayan dengan lebih jijik daripada anjing, dibaling batu sehingga berdarah basah jubah Nabi SAW. Tuan-tuan dan rahmati Allah, begitulah Nabi SAW Allah didik dari kecil dengan kesedihan. Allah didik Nabi SAW dakwah dengan penuh cabaran, ditentang oleh orang-orang tersayang. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi SAW dengan pelbagai ujian, sehingga Nabi SAW kesedihan baginda itu tak tergambar oleh manusia macam kita yang boleh sembahyang dengan kapet dan aircon. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kerana itu banyak hadis-hadis Nabi SAW itu antara kelebihan, mukjizat, ataupun kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, Islam, risalah Islam dengan bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini penggunaan huruf-huruf dia, ada huruf-huruf yang bersesuaian dengan keadaan sedih, ada huruf-huruf yang sesuai dengan keadaan marah dan sebagainya. Itu kelebihan bahasa Arab. Kerana itu, dan bila kita sebut tentang sedih, apa maksud sedih sebenarnya? Sedih itu bermaksud ista'zabal amr, benda tu benda besar bagi diri kita, sama ada menyebabkan dia marah ke, dia ataupun bersedih. Itu maksud al-huzn. Ini yasta'zama fil nafs, benda yang rasa besar dalam diri kita. Maka apabila kita merasa besar benda tu dalam diri kita, bagaimana kita nak pujuk hati kita? Kita kena sedar bahawa sebenarnya ada yang lebih besar, ada yang lebih besar daripada masalah kita hadapi. Kita kena sedar masalah kita itu hanya kecil, sekelumit daripada masalah yang lebih agung yang akan berhadapan dengan kita. Kerana itu Nabi SAW pernah melihat bagaimana para sahabat bergelak ketawa senda gerau sehingga nampak macam terlalu bergerau senda. Sabda Nabi SAW, "Lau ta'lamu ma a'lam
la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan gelak sikit dan menangis banyak. Tetap pada rahmat Allah. Kerana itulah kita tengok tidak ada seorang beriman pun melainkan mereka akan bersedih, banyak kesedihan dalam dirinya. Maka bila kita bersedih, Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya merasakan bahawasanya kesedihan kita itu hanya sedikit berbanding Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Apa yang kita rasa teruk sempit dada kita itu terlampau sekelumit berbanding apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu hampir setiap hadis sahih yang menceritakan tentang doa-doa yang Nabi SAW ajarkan ketika menghadapi kesedihan, al-kurab, al-karbu, iaitu benda masalah besar melanda jiwa kita. Nabi kebanyakannya bermula dengan lafaz la ilaha illallah. Antaranya hadis dan riwayat Muslim, Nabi SAW, Ibn Abbas meriwayatkan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bila mana kita ditimpa al-karbul azim, masalah besar, kesedihan yang begitu besar bagi diri kita, kita mulakan dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ucapan la ilaha illallah itu pun melapangkan dada kita. Al-Halimul Azim, yang maha lemah lembut lagi maha agung. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Rabbul Arshil Azim, Tuhan Arasy yang agung. Makhluk Allah paling besar di atas sekalian alam ialah makhluk yang bernama Arasy. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Rabbus samawat, Tuhan sekalian langit. Rabbul ardi, Tuhan bumi. Rabbul arsyil karim, dan Tuhan Arasy yang mulia. Nabi mengulang-ulang lafaz la ilaha illallah. Nabi mula minta dengan al-halimul azim, ataupun riwayat al-azimul halim, yang maha lemah lembut, maha agung lagi maha lemah lembut. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, seperti mana aku hatiku lembut bersedih dengan masalah ini, maka engkau berlemah lembutlah dengan aku, janganlah engkau siksa aku dalam neraka. Nabi SAW menggambarkan lagi, Allah itu zat maha agung, Tuhan sekalian langit, Tuhan Arasy yang agung, yang besar, Tuhan sekalian langit, Tuhan bumi, dan Tuhan Arasy yang mulia. Begitu juga dalam riwayat Tirmizi, Nabi SAW apabila memohon pertolongan ataupun menzahirkan kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda berdoa, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha tempat bergantung segalanya. Kita sedih nak mengadu kat siapa? Kita nak mengadu kat siapa? Mengadu kat bini salah faham, mengadu kat anak orang kata orang tua dia buang tabiat, nak mengadu kat kawan, kawan bukan nak tolong pujuk, tolong tambah luka hati adalah. Dia nak mengadu kat siapa? Mengadu pada ya hayy yang maha hidup, ya qayyum, yang merupakan tempat pergantungan segala-galanya. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW mengajarkan pada kita doa apabila ditimpa kesedihan ataupun kerisauan. Baginda mendoakan, mengajarkan kita supaya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baginda ajarkan, Allahumma inni abduk. Sedar diri kita, ya Allah, sesungguhnya aku ni hamba-Mu, ibnu abdik, aku ni hamba, anak kepada hamba lelakimu, ayah kita. Ibnu amatik, anak kepada hamba perempuanmu, iaitu mak kita, hamba Allah juga. Kita ni hamba pak kita hamba, mak kita hamba. Sedar diri kita. Sebab kita nak menggambarkan, nak ajar diri kita, kita ni kecil, Allah tu maha agung. Nasihati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Ubun-ubunku di tanganmu, ya Allah, apa engkau nak pada diriku semua akan berlaku. Benda yang aku suka kalau engkau nak akan berlaku, benda aku benci kalau engkau nak akan berlaku. Aku tak boleh lari pergi mana, ya Allah. Madin fiyya hukmuk, telah berlaku kepadaku ketentuan takdir yang ditetapkanmu. Adlu fiyya qada'u, namun demikian aku sedar, ya Allah, bahawasanya apa yang telah engkau tetapkan itu adalah adil bagi diriku. Kemudian Nabi SAW menyuruhkan kita berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan setiap nama yang merupakan milikmu, nama-namamu, alladhi
sammaita bi nafsak, yang kau namakan dengan nama-nama itu akan zatmu, au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan dalam kitabmu, sebut dalam Al-Quran, au ista'tharta fi 'ilmin ghaib 'indak, ataupun yang engkau pilih untuk kau simpan di sisimu. Aku mohon padamu ya Allah, an taj'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa nura basari wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Aku mohon padamu ya Allah, dengan segala keberkatan itu, dengan nama-namamu, jadikanlah Quran itu sebagai taman bunga dalam hatiku, dan juga cahaya bagi pandanganku, menghilangkan kesedihanku, memergikan kerisauanku. Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, iaitu kembalilah kepada Al-Quran. Kerana itu orang yang baca Al-Quran, mereka lebih kuat menempuh kehidupan berbanding orang yang tidak baca Al-Quran. Seperti mana kisah Salahuddin Al-Ayyubi, dia meletakkan tentera yang berqiyamul lail dan membaca Al-Quran di barisan hadapan, mereka yang tidur malam pula di barisan belakang. Kerana apa? Mereka yang hidup dengan Al-Quran itu lebih kuat. Tentang pada rahmati Allah, banyak lagi hadis-hadis yang sahih menyebutkan tentang doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ketika sedih. Tapi kesimpulannya, bila kita bersedih, maka sedarlah diri kita, kita itu kecil, Allah itu agung. Tidak layak kita nak membandingkan kesedihan kita sehingga kita berani untuk mencabar undang-undang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika balik dari Taif, lagi teruk, lagi sakan, lagi sakit, berdarah baju je, Nabi tak buat apa pun, hanya sekadar berdakwah suruh mentauhidkan Allah. Mereka upah budak-budak suruh baling batu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak marah kat siapa pun tak tahu. Yang tua tak mengaku, yang kecil, budak kecil nak marah lagu mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillatu hayati hilati wa huwani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya hilah aku dan lemahnya aku di hadapan manusia. Illa man takiluni, kepada siapa engkau ya Allah, kepada siapa ya Allah engkau wakilkan diriku, kepada siapa engkau serahkan diri aku. Ila aduwin yatajahhabuni, adakah engkau serahkan aku pada musuh untuk mereka menyerang aku, menyakiti aku? Am ila qaribin malaktahu amri, atau kepada orang dekat yang engkau biarkan mereka mengatur urusanku. Iaitu Nabi datang ke Taif, orang jauh kena baling batu. Nabi duduk di Mekah, Nabi, orang kerabat Nabi, baginda betul-betul tak boleh buat apa, mereka bebas nak buat apa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan mati Allah, itulah sebuah sikit beberapa hadis yang kita kutip daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi panduan dan pengajaran apabila kita menghadapi apa yang tidak diinginkan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.